Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak berceritakan satu kisah tentang seorang pemimpin yang adil yang dibunuh. Ini adalah cerita yang didasarkan kepada suatu buku di mana bagi saya tak dapat nak meneliti penceritaannya macam mana, tapi saya akan menceritakan dalam bahasa yang mudah. Dan pengajarannya sangat bernilai dan mengisahkan tentang seorang pemimpin yang adil, yang mana dia memerintah satu negara dengan baik, tapi malangnya dia telah ditikam dari belakang ketika dia sedang solat. Kisahnya berbunyi begini. Ketika pemimpin itu berjalan berseorangan, dia bertemu dengan seorang pemuda yang bekerja ini. Dan pemuda yang bekerja ini, dia mengadukan sesuatu kepada pemimpin untuk dipermudahkan perjalanan dia, dipermudahkan kehidupan dia. Iaitu masalah yang dialami ialah dia disuruh untuk dibayar sesuatu. Dan dia ingin meminta pertolongan daripada pemimpin yang adil ni untuk sekurang-kurangnya menaikkanlah dia punya gaji bila pemimpin itu bertemu dengan dia punya ketua. Tetapi apa yang pemimpin itu mengatakan, dia kata pada pemuda itu, dia mengatakan bahawa teruskanlah kamu bekerja seperti biasa. Dan kemudian pemimpin itu beredar. Selepas itu, apa pemimpin itu buat? Pemimpin itu pergi menemu kepada ketua, kepada si pemuda tu, dan menyatakan bahawa naikkanlah sedikit gaji pekerja kamu supaya dia tidak lagi disusahkan. Kisah penceritaan yang mudah lah. Dan selepas itu ketua dia pun bersetuju. Dan pemimpin tu pun beredar pergi ke tempat yang seterusnya. Dan keesokan hari, ketika pemimpin yang adil itu sedang ingin menunaikan solat subuh di awal pagi, ketika itulah pemuda itu dengan secara tiba-tiba menyerang pemimpin itu daripada belakang. Atas sebab apa? Atas sebab kerana merasakan bahawa apa benda yang dikisahkan oleh pemuda tu tidak dihiraukan. Jadi dia berdendam dan dia mengambil nyawa si pemimpin dan menyebabkan pemimpin itu mati. Jadi bila kita lihat apa pengajaran ya, kadang-kadang bila kita tengok cerita ni, kadang-kadang kita merasakan bahawa kejadian ini boleh salah satu benda yang boleh dielakkan. Tapi adakah pemimpin itu secara tak langsung telah tersilap langkah dengan berbuat demikian? Maksudnya apa yang pemimpin itu buat ialah dia berjumpa dengan si ketua kepada pemuda itu. Tapi tidakkah perlu untuk dia memberitahu kepada pemuda bahawa tentang apa benda dia akan buat? Kenapa dia hanya menyuruh pemuda itu hanya meneruskan pekerjaan seperti biasa? Dan ini agak menimbulkan satu persoalan. Dan apa benda yang kita dapati ialah sebenarnya apa benda yang diinginkan oleh pemimpin yang adil ni, jadi sebenarnya dia inginkan pemuda tu bergantung harap pada Allah Subhanahu Taala. Dia tak nak pemuda tu bergantung harap pada diri dia. Kalau begitu kisahnya, maksudnya pemuda tu kalau ada apa-apa kesusahan, dia merasakan bahawa pemimpin itulah yang menolong dia. Padahal yang benar-benar membantu tu ialah Allah Subhanahu Taala. Sebab itu pemimpin itu menyatakan pada pemuda, teruskanlah bekerja seperti biasa. Supaya bila pemuda itu sedar tentang sesuatu, selepas dia dah berusaha berjumpa dengan pemimpin yang adil, kemudian dia perlu tawakal, iaitu perlulah pula dia meminta pada Allah Subhanahu Taala supaya Allah lah yang memberi dia rezeki yang lebih. Dan kalau mengikutkan plan asalnya, di mana gaji dia diberi gaji yang tinggi, dah tentulah pemuda itu bergembira kerana dan bertambah yakin bahawa Allah lah sebenarnya yang mengizinkan sesuatu itu untuk berlaku. Dia tak nak, jadi apa benda yang pemimpin tu buat ialah dia tak nak orang percaya pada dia bahawa dia yang mengontrol rezeki yang ada pada seseorang tu. Tapi dia nak kita faham bahawa Allah SWT yang maha memberi rezeki. Dan itu adalah salah satu pengajaran yang saya dapat daripada kisah yang saya pernah dengar. Sejauh mana kebenaran kisah ni, saya mereka cerita ni sebenarnya sebab saya lebih fokuskan kepada apa benda yang kita belajar. Dan ini didasarkan atas kisah Umar Khattab, di mana saya ada sedikit membuat pengubah suaian. Sebab
Saya apa benda yang saya cuba buat ialah saya cuba menjadikan satu cerita ringkas untuk pengajaran orang sekeliling secara mudah. Saya ada baca juga buku tentang Umar Khattab ni, dan penceritaannya sebenarnya panjang dan sangat kompleks, dan memang berpakat sebenarnya pun dalam konspirasi, dalam mengambil nyawa seorang khalifah yang hebat ni. Tapi nanti anda boleh baca sendiri dekat dalam buku-buku ada. Kita boleh dengar kat dalam ceramah-ceramah kat channel YouTube. Kalau anda rajin nak mengambil ilmu pengetahuan. Jadi itu salah satu benda yang saya nak kongsi dengan awak lah, tentang apa-apa benda cerita-cerita yang saya boleh kongsikan pada orang-orang yang sudi nak mendengar. Apa-apa pun nanti kita akan tengoklah kisah seterusnya nanti macam mana. Apa-apa pun baik-baik dalam jadi diri. Assalamualaikum.